Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam program Kelantan Ikhlas. Pada slot kali ini, para pelajar akan bersama saya dengan tajuk Manisnya Persaudaraan. Apa khabar para pelajar sekalian? Ustazah doakan semoga kita semua berada di dalam pemeliharaan Allah dan dijauhkan kita daripada wabak COVID-19. InsyaAllah, sama-sama kita betulkan niat kita untuk mencari ilmu Allah sebanyak mungkin. Ilmu yang diberkati dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita seharian. Okey, sebelum itu sama-samalah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saya harap anak-anak murid telah bersedia dengan pen dan juga alat tulis. InsyaAllah, terlebih dahulu kita sama-sama melihat apakah objektif pembelajaran yang akan kita sama-sama berkongsi ini, dan insyaAllah dapat objektif tersebut dicapai oleh kamu. Objektif pertama ialah membaca ayat 103 surah Al-Imran dengan betul, lancar serta bertajwid. Yang kedua, menyatakan terjemahan ayat. Yang ketiga, menyatakan sebab turun ayat. Yang keempat, menjelaskan maksud berpegang teguh dengan tali Allah. Yang kelima, menerangkan hikmah persaudaraan dalam Islam. Dan yang keenam iaitu menghuraikan pengajaran ayat surah Ali Imran ayat 103 dan seterusnya, insya-Allah boleh dihubungkan dengan kehidupan kamu. Baiklah para pelajar sekalian, mari kita perhatikan terlebih dahulu ayat 103 surah Ali Imran. Saya harap kamu boleh perhatikan dengan teliti sebelum saya menayangkan video bacaan ayat tersebut sebagai contoh bacaan untuk kamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Okey anak-anak, dapatkah kamu mendengar bacaan ayat tersebut? Ustazah harap kamu dapat mengulangkan bacaan tersebut dengan bacaan yang betul, lancar dan bertajwid. InsyaAllah banyak keberkatan dan juga pahala seandainya kita membaca dengan khusyuk dan juga bertajwid. Seterusnya, marilah kita sama-sama melihat maksud bagi setiap potongan ayat. Potongan ayat pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, iaitu agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati-hati kamu sehingga bersatu padu dengan nikmat Islam. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah itu kamu menjadi orang Islam yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah.
فأنقذكم منها. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikian Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Sebagai itu saya harap kamu kalau boleh perhatikan setiap potongan ayat dengan beri perhatian kepada maksud, sebab dalam soalan maksud bagi perkataan dalam ayat juga akan ditanya. Jadi saya nak fokus juga untuk yang pertama, contoh saya ambil, kenapa kamu perlu tahu apakah maksud di sebalik ayat ini baca. Contohnya wa'tasimu bihablillahi jami'a, maknanya berpeganglah teguh kamu dengan tali Allah. Jadi seandainya kamu tidak tahu maksud, maka kamu tidak dapat menyatakan pengajaran bagi ayat tersebut. Seterusnya, kita akan mempelajari tentang sebab-sebab penurunan ayat ini. Untuk pengetahuan kamu, kisah ini berlaku pada suku kaum Aus dan Khazraj, iaitu pada zaman jahiliyah dahulu. Pada awalnya mereka bermusuhan. Melalui agama Islam, Rasulullah SAW telah berjaya menyatukan mereka. Ianya bermula apabila seorang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj sehingga mereka hampir berbunuhan. Namun demikian, Rasulullah SAW telah mendamaikan permusuhan tersebut. Maka turun ayat ini, iaitu ayat 101 hingga 103 surah Ali Imran. Seterusnya, marilah kita lihat apakah maksud berpegang dengan tali Allah. Menurut Ibnu Mas'ud, tali Allah bermaksud agama Islam secara keseluruhan. Manakala maksud bagi berpegang dengan tali Allah ialah berpegang teguh dengan ajaran Islam. Untuk lebih lanjut, sama-samalah kita lihat maksud ayat daripada surah Al-Baqarah, itu ayat 208 yang menjelaskan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berpegang dengan tali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi di sini Ustazah nak ulas sedikit bagaimana kita nak menghayati dengan cara yang betul untuk berpegang dengan tali Allah, iaitu ajaran Islam. Jadi, sebagaimana disarankan dalam ayat, kita hendaklah berpegang teguh dengan segala hukum hakam yang terdapat dalam Islam. Jika kita gagal mematuhi hukum tersebut, nescaya kita mungkin akan mengikut jejak langkah syaitan. Dan sudah pasti, kita semua tahu bahawa syaitan ini adalah musuh yang nyata yang telah berjanji kepada Allah untuk membawa kita bersama ke neraka sebagaimana yang telah Allah memberikan pembalasan di atas sebab keingkaran syaitan. Seterusnya, saya akan berkongsi dengan kamu tentang cara mengukuhkan persaudaraan. Antara cara yang pertama ialah melalui hati. Kalau kita sedar atau tidak, sebenarnya hati ini memainkan peranan yang sangat besar pada kita, iaitu sifat ikhlas. Sifat ikhlas kita dalam mewujudkan persaudaraan ini, iaitu mewujudkan persaudaraan itu tanpa ada kepentingan lain kecuali mentaati perintah Allah. Jika persaudaraan dijalinkan atas dasar ikhlas, insya-Allah akan lahirnya masyarakat yang harmoni dan juga ada satu orang kata nikmat yang indahlah di sebalik penghayatan terhadap agama Islam itu sendiri. Cara yang kedua melalui hati ialah bersangka baik. Jadi biasanya di antara kita sendiri, contoh kalau kamu di dalam kelas, mungkin ada salah faham di antara rakan
dengan memberikan tafsiran awal atau dalam kata lain bersangka buruk sehingga boleh mencetuskan persaudaraan itu tidak kukuh lagi. Jadi sebaik-baiknya cara untuk mengukuhkan persaudaraan dalam setiap tingkah laku kita atau tindakan yang kita ambil, hati kita mestilah sentiasa bersangka baik. Seterusnya, cara mengukuhkan persaudaraan melalui lisan. Jadi melalui lisan antaranya kita boleh memberikan ucapan salam setiap kali berjumpa dan berpisah. Yang kedua, bertegur sapa dan bertanya khabar. Cuma Ustazah ingin berkongsi di sini mengenai lisan, ya. Kadang-kadang lisan atau perkataan yang kita ucap adalah perkara baik, tapi nada yang kita guna ataupun intonasi yang kita guna tu seringkali ataupun ada masanya boleh menyakiti hati orang lain. Jadi untuk mengukuhkan persaudaraan melalui lisan, sama ada ketika kita bertegur sapa dan bertanya khabar, Ustazah harap anak-anak dapat bertegur sapa dengan seelok-elok percakapan, insya-Allah. Seterusnya, cara mengukuhkan persaudaraan melalui perbuatan. Yang ini Ustazah rasa sangat terharulah, ya, kalau kita tengok berikutan dengan pandemik COVID-19, munculnya NGO dan juga GO dan juga orang persendirian. Contohnya yang Ustazah sendiri amat kagum iaitu Abid Liu, dan juga ada lagi individu lain yang mungkin tidak dinampakkan secara zahir melalui media, tapi mereka tetap memberikan bantuan. Jadi perbuatan membantu mereka yang melakukan ini sebenarnya sama ada Islam atau tidak Islam dengan sendiri boleh mengukuhkan perpaduan. Minta maaf. Okey, yang kedua, melalui perbuatan juga kita boleh menunaikan solat berjemaah. Okey, buat masa sekarang mungkin solat berjemaah tu tidak sebagaimana yang kita boleh laksanakan sebelum ini. Jadi Ustazah nak berkongsi satu situasi yang Ustazah hadapi sendiri, iaitu bagaimana ketika hendak solat berjemaah di masjid, saya sebagai orang awam tidak dibenarkan masuk, tapi atas permintaan Ustazah dibenarkan untuk solat berjemaah di situ. Cuma Ustazah nak berkongsi, sebenarnya kalau kita tidak dapat solat di masjid, jadikanlah amalan untuk solat berjemaah ini, laksanakanlah dengan sebaik mungkin di rumah bersama keluarga. Sebab solat jemaah ni peranan dia sangat besarlah. Satu perkara dari segi ketaatan atau kepatuhan kepada ketua dan juga boleh mengikat hati kita ketika kita berada dalam saf. Okey, seterusnya Ustazah harap kamu cuba hayati antara cara-cara lain yang boleh mengukuhkan persaudaraan. Okey, setelah kita menjalinkan persaudaraan mengikut yang sebagaimana disarankan oleh Islam, akan terhasilnya satu kebaikan atau hikmah kepada kita, sama ada kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi di sini Ustazah kupaskan kesan atau hikmah persaudaraan dalam Islam tu yang akan lahir kepada individu. Contohnya, kalau kita menjalinkan persaudaraan dalam Islam dengan cara atau kaedah yang betul, insya-Allah akan dapat memupuk rasa persaudaraan dan kasih sayang kepada anggota keluarga dan sesama saudara muslim yang lain. Seterusnya, individu tersebut juga akan tenteram jiwanya kerana mereka semua orang yang saling sayang menyayangi. Hikmah persaudaraan dalam Islam kepada keluarga pula, antaranya ialah dapat membentuk keluarga bahagia kerana setiap anggota keluarga saling menghormati. Di sini kita boleh lihat antara asasnya supaya membentuk keluarga bahagia ni, setiap anggotanya mesti saling menghormati. Hikmah yang sesungguhnya kepada keluarga akan dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam keluarga kerana telah dididik dengan adab dan tata susila yang baik. Jadi Ustazah nak tekan di sini. Kenapa ditekankan di sini dengan adab dan tata susila yang baik? Sebab hanya dengan adab dan tata susila yang baik dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam keluarga.
Seterusnya, kita lihat pula hikmah persaudaraan dalam Islam kepada masyarakat dan negara. Yang pertama, antara hikmah ialah boleh membentuk masyarakat yang bersatu padu. Yang kedua, dapat mengelakkan perbalahan dalam masyarakat. Dan yang tiga, boleh melahirkan negara yang aman damai kerana setiap anggota masyarakatnya sentiasa berdisiplin. Seterusnya, Ustazah nak berkongsi kepada kamu tentang pengajaran ayat. Jadi sebelum ini, Ustazah ada sebut, kalau kita tahu maksud di sebalik kalimah atau perkataan yang kita baca, sudah pasti dalam teknik menjawab, ayat pengajaran yang kamu jadikan sebagai jawapan tidak akan terpesong daripada tajuk. Contohnya tadi ada disebut tentang wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Maknanya berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Jadi di sini kalau kamu sebagai pelajar nak buat pengajaran, mungkin kira untuk memastikan isi yang menepati, kamu boleh ambil perkataan berpegang teguh sebagai isi kepada pengajaran ayat. Contohnya, kita hendaklah berpegang teguh kepada ajaran Islam supaya hidup kita selamat dunia dan akhirat. Jadi di sini Ustazah nak berkongsi berapa lagi ayat pengajaran. Antaranya, kita hendaklah kembali kepada ajaran Islam apabila berlaku perselisihan kerana Al-Quran dan Hadis adalah sebagai panduan hidup dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berusaha mengeratkan persaudaraan dalam Islam supaya negara aman damai. Dan yang seterusnya, kita hendaklah menjaga perpaduan dalam masyarakat supaya dapat memelihara nama baik Islam. Yang keempat, kita hendaklah menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi di sini Ustazah tekankan sekali lagi, untuk ayat pengajaran pastikan kamu menulis ayat pengajaran tersebut menepati dengan format ayat pengajaran. Contohnya, mesti dimulakan dengan kita hendaklah dan juga diselit dengan isi, kemudian ditambah juga dengan huraian. Jadi untuk latihan bersama, mungkin kamu boleh berkongsi dengan rakan-rakan dalam kelas online atau dengan Ustazah tanpa melihat buku. Berdasarkan ayat atau maksud ayat saja, kamu cuba buat ayat pengajaran. Maksud Ustazah yang ditekan di sini ialah cuba buat ayat pengajaran berdasarkan kefahaman kamu kepada maksud ayat, bukan semata-mata menghafaz ayat ataupun jawapan pengajaran yang terdapat dalam buku teks. Akhir sekali, pengajaran yang kita dapat lihat ialah kita hendaklah menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Diharapkan setiap pelajar dapat mengambil iktibar daripada setiap pengajaran yang telah dinyatakan sebelum ini, kerana kita belajar bukan setakat untuk berjaya tetapi juga untuk mengamalkan ilmunya juga. Seterusnya, sebagai penutup bicara, Ustazah nak berkongsi dengan kamu iaitu di antara soalan-soalan. InsyaAllah kamu cuba berbincang ataupun dalam kelas online atau juga mungkin satu masa berbincang dengan guru kamu di sekolah. Di antara soalannya ialah yang berkaitan dengan tajuk yang pertama, jelaskan maksud berpegang dengan tali Allah. Jelaskan maksud berpegang dengan tali Allah SWT. Soalan yang kedua, terangkan cara mengukuhkan persaudaraan melalui hati, lisan dan perbuatan. Soalan ketiga, terangkan dua hikmah persaudaraan dalam Islam. Dan soalan yang keempat, huraikan pengajaran ayat dengan menghubung kaitkannya dengan kehidupan. Macam mana? Adakah kamu dapat mencatat keseluruhan soalan tersebut? Dan Ustazah harap kamu akan usaha untuk menjawabnya dengan sebaik mungkin. Okey, diharapkan semua dapat mengambil segala intipati penting pada topik pembelajaran pada ini mengenai tajuk manisnya persaudaraan. Walaupun kita diuji dengan pandemik COVID-19, ia tidak menghalang kita untuk terus belajar. Dan saya harap semangat itu akan terus ada dan kamu jadikanlah menuntut ilmu ni sebagai satu kewajipan dan insya-Allah Allah memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya. Satu pesanan daripada Ustazah,
Jika kamu ingin menuntut ilmu, pastikan kamu menjaga adab belajar dengan sebaik mungkin. Walaupun kamu berjauhan daripada guru, tapi bertanyalah khabar. Sebab itu juga antara salah satu cara nak mengukuhkan persaudaraan, dan berilah apa yang sepatutnya dan jagalah adab yang sepatutnya supaya pembelajaran atas ilmu kamu diberkati. Setakat itu sahaja untuk kali ini. Segala kelemahan itu atas kelemahan saya sendiri. InsyaAllah satu masa kita berkongsi tajuk yang seterusnya jika diizinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.